Lagu mana, lagu mana? Ada handsome ni susah kan. Kita muka pecah dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah, pertolongan, hidayah Allah Azza wa Jalla kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitul Salam ini untuk kita meneruskan pengajian kitab kita, kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, saya ucapkan juga tahniah kepada antum yang mana daripada pagi tadi berjuang dengan jiwa dan juga harta untuk sama-sama hadir ke Dewan Baitul Salam ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan saya teringat ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda nyatakan innakum sayatuna aqwam yatlubuna al-ilm, sesungguhnya kalian benar-benar akan didatangi oleh satu kaum yang mana mereka ni nak dapatkan ilmu pengetahuan. Fa idza wajaduhum faqalu lahum, saat kalian bertemu dengan mereka ucapkanlah ucapan ini kepada mereka, iaitu marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kepada para pemegang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hadir bukan setakat kita nak dapatkan ilmu pengetahuan, tapi kita cuba juga untuk menjadi pendakwah yang meneruskan legasi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib, jadi insya-Allah pada malam hari ini kita akan menyambung kembali pembacaan kitab kita pada tajuk yang ke-51 pada muka surat 266, yang mana pada pertemuan yang sudah kita dah masuk sedikit daripada tajuk ini dan kita tak sempat nak habiskan baki-baki dalam tajuk ini. Dan tajuk kita adalah doa lil marid alladhi ya'isa min hayatihi, iaitu doa kepada pesakit apabila putus asa untuk hidup. Maksudnya untuk orang yang ditimpa penderitaan dan juga ditimpa penyakit, kalau dia rasa putus asa nak teruskan kehidupan, maka Nabi SAW ajarkan solusinya dari sudut doa. Makanya pada pertemuan yang sudah kita dah syarah dah, apakah itu ya'isa, iaitu putus asa, ai inqata'a amaluhu fil hayah. Yang dinamakan putus asa tersebut artinya adalah angan-angannya untuk hidup sudah pun terputus. Ada orang ni Allah Ta'ala uji sampai dia sangat berharap agar disegerakan untuk mati. Tapi boleh tak kita doa kepada Allah agar disegerakan mati? Kalau kita baca dahulu di awal-awal tajuk kita dalam kitab Hisnul Muslim ni, kita akan jumpa satu tajuk besar, iaitu doa-doa yang dilarang ataupun doa-doa yang terlarang. Dan di antaranya adalah doa untuk segera mati. Tak boleh. Sebab tu juga Nabi SAW sebut kepada kita, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Nabi kata jangan pernah kalian doakan keburukan untuk diri kalian, jangan pula kalian doakan keburukan untuk harta dan juga anak-anak kalian. Tapi kalau sampai satu part kita duk berasa putus asa dah, kecewa sangat dah dengan urusan kehidupan, anak, isteri, family buang kita, kerja pun tak ada dah, penghasilan upah pun dah makin berkurang ataupun langsung tak ada, maka di sana Nabi SAW ajarkan kepada kita tambah-tambah orang yang betul-betul terkena penyakit berat. Kan ada orang sampai kena 3 serangkai. Apa lagi penyakit-penyakit berat? Penyakit jantung lah, buah pinggang lah, diabetik lah, potong kaki apa ni semua ni. Maka Nabi ajarkan kita satu doa, ataupun orang-orang begitu dengan satu doa, iaitu Allahumma ahyini, ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku, in kanatil hayatu khairan li, sekiranya kehidupan itu baik untuk aku, maka hidupkan aku ya Allah. Wa tawaffani, dan matikanlah aku ya Allah, in kanatil wafatu khairan li, andai kata kematian tu baik untuk aku, matikanlah aku ya Allah. Jadi ini antara bentuk doa yang kita boleh minta pada Allah Azza wa Jal.
Dan apa yang sedang kita sentuh dalam kitab kita ini ataupun tajuk kita pada malam hari ini adalah kesinambungan, iaitu doa untuk orang yang sakit apabila dia putus asa untuk hidup. Dan kita dah syarah dah pada pertemuan yang sudah. Apakah doa tersebut? Kita sebut sama-sama. Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi kita nak kena belajar dan kita nak kena beramal dengan doa ni. Maksudnya bukan beramal macam sekarang, tapi kita adakan persediaan. Andai kata benar-benar kita teringat satu hari nanti kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla sampailah rasa putus asa dah nak teruskan kehidupan, ataupun dah rasa nyawa aku tak panjang dah ni. So ini antara benda yang kita boleh minta pada Allah Ta'ala, iaitu Allahumma ghafirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku. Kemudian warhamni, kasihanilah aku ataupun berilah rahmat kepadaku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan satukanlah aku ataupun bawalah aku untuk menuju kepada ar-rafiq al-a'la. Dan kita dah syarah dah siapakah itu ar-rafiq al-a'la, apakah itu ar-rafiq al-a'la. Sebahagian berpendapat ar-rafiq al-a'la adalah Allah. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah syurga. Bawalah aku untuk masuk ke dalam syurga. Ataupun pendapat yang ketiga, sandingkan aku bersama-sama orang-orang ataupun teman-teman yang terbaik, yang disebutkan sebagai wa hasuna ulaika rafiqa. Yang ini kita boleh baca ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 69, yang Allah Ta'ala nyatakan faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan apa yang kita dok minta ni sebenarnya adalah permintaan kita dalam solat kita saban waktu. Yang saat kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami sembah, kepada engkaulah kami minta tolong. Selepas itu kita kata apa pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan-jalan orang yang lurus, tunjukkan kami jalan orang-orang yang engkau bagi nikmat, ataupun jalan-jalan yang lurus. Apakah jalan tersebut? Jalan siapakah itu? Maka di sini Allah Ta'ala beritahu jalan-jalan tersebut adalah jalan para nabi, jalan orang-orang yang siddiqin, orang yang jujur pada ucapan dan tidak tanduk, wasyuhada, dan juga orang yang mati syahid, dan juga orang yang saleh. Dan di sini Allah Ta'ala katakan, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Kerana itu selagi mana nyawa kita masih di kandung badan, carilah teman terbaik. So antara teman yang paling baik untuk kita jadikan sebagai sahabat, pendamping, kalau nak cari orang yang mati syahid, dah mati dah pun dia. Nak cari para nabi, kesemuanya pun Allah Ta'ala telah cabut nyawa mereka. Maka yang tinggal dengan kita siapa? Salihin dan siddiqin. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh. Kalau kita cari kawan-kawan si penipu, maka satu waktu kita sendiri pun akan terkesan dengan penipuan dan kita akan bergelumang, dan juga kita pun akan laksanakan penipuan. Kerana itu, carilah kawan yang baik-baik. Kalau tak ramai kawan kita pun tak apalah, asalkan mereka jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam manhaj dan seterusnya. Dan kita sangat risau, kita dapat kawan yang ramai, followers yang ramai, kalau kita share satu status, ramai orang like, tapi rupa-rupanya mereka itu bagaikan serigala yang menunggu waktu sahaja nak memakan kita dan membunuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah bagi isyarat dalam ramai-ramai teman, yang terbaik inilah dia. Dan kita pun kata, macam mana kita nak ambil ibrah daripada kebaikan para nabi, orang mati syahid? Maka saya teringat juga ucapan Imam Abu Hanifah, yang mana katanya kepada kita, siru ala siratis salaf. Kalian semua berjalanlah di atas jalan cerita orang-orang terdahulu. Fa innahum junudun min jundillah, kerana mereka itu merupakan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tadi pun daripada pagi sampailah ke petang hari, sampai hampir maghrib, kita diisi dengan cerita tentang keutamaan memahami hadis dengan pemahaman yang sahih. Jadi kita belajar tentang hadis, kita akan belajar tentang rijalul hadis. Kita belajar tentang cerita-cerita orang-orang saleh yang terdahulu yang menceritakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar di atas jalan cerita mereka tersebut. Kesungguhan mereka yang sanggup bergolok gadang apa yang mereka ada tu, harta-harta mereka, mereka sanggup perjuangkan, sanggup buang duit mereka semata-mata nak mendapatkan kesahihan satu-satu hadis. Jadi bila kita belajar tentang semangat itu, kita sendiri pun akan bertambah
semangat untuk meneruskan kehidupan menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Baik, jom kita pergi kepada tajuk yang ke-151 ni, ataupun doa yang ke-151 semisal yang terdapat dalam kitab ini. Pada saat Nabi SAW sakit menjelang wafat, baginda SAW memasukkan kedua tangannya ke dalam air, kemudian mengusapkannya ke wajah sambil berucap dengan ucapan ini. So, yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabiyah yang merupakan isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Matanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhah wa yaqul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di ambang kematian, sakit nak meninggal ni, jadi Nabi minta dibawakan bekas air dipanggil qadah. Qadah, bukan gunung jerai, bukan apa, qadah, kedah, bukan kedah itu. So qadah ni tempat ambil wuduk ataupun tempat diletakkan air di dalam bekas tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yudkhilu yadaih, Nabi memasukkan kedua-dua tangan Nabi dalam qadah tersebut, bekas tersebut, fayamsahu bihima wajhah. Kemudian Nabi pun sapu kat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengungkapkan ucapan ini. Sebut sama-sama, la ilaha illallah. Innalil mauti sakarat. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, Nabi benar-benar nak bagi tahu kepada kita sakarat itu benar-benar ada. Maksudnya setiap kali setiap insan akan bertemu yang dengan namanya mati, dia akan bertemu dengan yang namanya sakarat. Apakah itu sakarat? Kalau kita lihat kepada terjemahan, sakarat itu adalah syada'id, penyakit-penyakit, bencana-bencana, kepayahan-kepayahan. Jadi Nabi betul-betul nak bagi tahu sebelum nak mati ni betul-betul ada kepayahan. Sebab itu juga sebelum kita bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, kita diminta untuk minta 4 perlindungan. Perlindungan pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihad dajjal. So kita tahu yang ketiga ni Nabi betul-betul nak bagi isyarat kepada kita, mintalah perlindungan Allah Ta'ala daripada terkenanya fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebab fitnah ni maksud dia apa bang? Ujian. Barakallahu fiqh. So ada orang dia diuji dengan kematian yang mudah, ada orang diuji dengan kematian yang sengsara. Tapi kod mana pun akan ada yang namanya ujian. Baik, hadis ini riwayat Bukhari. Baik, sabda Nabi SAW ataupun sabda beliau, beliau memasukkan kedua tangannya ataupun baginda memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkannya ke wajah sebagai apa? Penolak hawa panas menjelang kematian. Jadi yang ini yang kita belajar daripada hadis ini, Nabi SAW sebelum wafat, apa yang Nabi buat? Susah nak meninggal dunia, sukar nak mati ataupun sukar nak meninggalkan dunia ini, menyebabkan wajah Nabi SAW rasa panas sebelum wafat, dan Nabi minta didatangkan air, kemudian Nabi celup kedua tangan dan Nabi sapu. Kalau ditanya kepada kita kenapa Nabi buat begitu, maka ini antara jawapannya, penolak hawa panas menjelang kematian atau menolak rasa susah dan bencana yang dia rasakan. Ini yang kita kata, apa maksud sakarat tadi? Maksud dia adalah syada'id, kepayahan sebelum meninggal dunia. Taib, sabda Nabi SAW, sesungguhnya kematian itu diawali dengan sakarat, iaitu sebagai banyaknya ataupun berbagai kesusahan. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi kita sebelum wafat ataupun kita sebelum meninggal dunia, maka kita kena memperbanyakkan tahlil. Start daripada sekarang. Kita jangan pandang tahlil macam orang-orang kita punya pandangan. Kita kena faham hakikat tahlil. Kadang-kadang ramai di kalangan kita yang kita mengaku kita ni salafi, kita dengar je perkataan tahlil, kita senyum kambing ataupun kita ada senyuman izdira', senyuman penghinaan. Kita kena sedar diri, tahlil itu artinya adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah tu maksud dia apa? La ma'buda bihaqqin illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang layak diibadahi secara benar kecuali Allah
dan kita tidak menduakan dengan sesuatu apa pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ajarkan kepada orang yang hampir-hampir mati dan dia rasa putus asa dah nak hidup ni. Perbanyakkanlah untuk mengucap la ilaha illallah. So tak payahlah nak sebut innalil mauta sakarat ni, tak payah sebutlah. Kan? So orang yang nak mati ni kita nak ajar dia apa? Faham tak? Kita yang belajar, mudah-mudahan ini menjadi amalan untuk kita saat kita nak mati. Tapi untuk orang yang hampir-hampir nak mati ni, dan dia saat kita jumpa je dia mesti kata, aku rasa hidup aku tak panjang dah ni. Aku rasa macam dah cukup dah apa aku ada ni, aku rasa nak pi dah. So kita beri pesan dekat dia. Nabi SAW sebelum kewafatan baginda, Nabi menyebut la ilaha illallah. Jadi kita pun sangat berharap supaya kita pun dapat meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Baik, jom kita pergi kepada doa yang ke-152 pula. Doa ini datang daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan juga datang daripada jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Baik, kita dengar sama-sama. An Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya daripada dua jalan ini, jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jom kita sebut sama-sama dahululah doanya ini. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Baik, Abu Isa Tirmizi. Baik, jadi hadis ini ataupun doa yang kita baca ramai-ramai tadi sebenarnya ada matan yang panjang. Maka dia telah dikompres menjadi sependek ini. Dan jalan ceritanya telah kita sebutkan tadi, datang daripada jalan cerita Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW bersabda dengan baik-baik, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Maka apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala kembali, saddaqahu rabbuhu. Allah Ta'ala akan membenarkan ungkapan orang tadi. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah membenarkan dengan Allah pula berfirman, la ilaha illa ana. Benar kata Allah Ta'ala, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Wa ana akbar. Kemudian Allah pun bagi tahu, dan akulah yang maha besar. Kan kita sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sebelum kita pergi kepada yang panjang-panjang ni, saya nak kita semua fikirkan, sebenarnya saat kita memuja Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala reply. Allah Taala balas apa yang kita ucapkan. Jadi itu yang kadang-kadang kita macam blur bila ada di kalangan guru-guru, penceramah-penceramah, dia ajar kita zikir hu ha tu. Tak kisahlah apa sahaja datang sumber yang dia kata datang daripada tok guru ini ke tok guru itu ke, hatta Syekhul Azhar sekali ke, tak kisahlah. Dalilnya, adakah Allah Ta'ala akan reply apa yang kita duk zikir walaupun sejuta kali? Hu ha dan semisalnya. Jadi sebab tu kita kata berpeganglah dengan sunnah, peganglah dengan Quran dan sunnah Nabi, sebab ada kejayaan dalam mengamalkan Quran dan sunnah. Tapi selama mana kita berjaya zikir hu sejuta kali sekalipun, belum tentu ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belum tentu ada apa-apa manfaat yang Allah Taala berikan. Hatta boleh jadi Allah langsung tak reply. Dan kalau juga kita kata boleh jadi Allah Taala reply dengan kemurkaan, kerana apa? Apa yang kau buat langsung tak dibawa oleh kekasihku dan tidak ada saranan daripada pihak aku sekalipun. Walaupun ramai di kalangan kita ataupun mereka yang bagi isyarat, bukankah Allah Ta'ala yang suruh kita berzikir kepadanya dengan ucapan la ilaha illa hu? Betul tak? Jadi mereka boleh jadi guna zikir itulah hu tu untuk menyedapkan emosi mereka. Aku nak juga buat macam ni. Tapi tak ada dalil yang konkret.
Tapi kalau beginilah yang kita bacakan, kita terus dapat jawapannya. Kenapa aku nak kena memperbanyakkan? Sebab saddaqahu rabbuhu. Allah Ta'ala akan membenarkan saat kita sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Allah kata la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada Tuhan yang layak diibadahi kecuali aku dan akulah yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah. Dan saat kita sebut lagi la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang layak diibadahi kecuali dialah yang maha satu. Qala yaqul, Allah Ta'ala akan menjawab la ilaha illa ana wahdi. Benar kata Allah Ta'ala, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku maha satu. Wahdi kata Allah Ta'ala. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah Ta'ala akan reply qala Allah la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Kadang-kadang kita sebut macam ni rasa macam pelik sangat, la syarikali. Tapi ini ucapan siapa? Allah. Hadis Qudsi, hadis riwayat Imam Tirmizi, disampaikan oleh Rasul melalui jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Jadi jelas. Once kita kata saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah pun akan reply la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Tak usah kita nak amal li pula. Tak jadi. Faham tak? Li dah main hu nak main li pula tak jadi. So ini adalah ucapan balas, firman balas daripada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita memuja dia. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Saat ada di kalangan kita yang ucapkan tidak ada ilah kecuali Allah, baginya segala bentuk kerajaan dan baginya segala bentuk pujian, maka qala, Allah Ta'ala pun akan sebut la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Allah akan sebut, Allah akan reply, tidak ada Tuhan illa ana kecuali aku, liyal mulku wa liyal hamdu, bagikulah segala bentuk kerajaan, bagikulah segala bentuk pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, dan saat kita sambung la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, qala Allah, maka Allah pun akan balas la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi. Maksud dia apa? Allah kata tidak ada ilah kecuali aku, wala haula wala quwwah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan siapa? Aku, kata Allah Ta'ala. Wa kana yaqul, dengar, Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri kata, wa kana yaqul, ketika Nabi bacakan hadis ini juga, Nabi sempat sebut, man qalaha fi maradihi, barang siapa yang menyebutkan zikir yang kita baca ramai-ramai tadi ini ketika dia sakit, thumma mata, kemudian dia mati. Dia tengah sakit ni, dia baca zikir ni, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Lagi apa lagi? La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia baca ni tengah dia sakit ni. Ramai di kalangan kita diuji terkena positif COVID dan semisalnya. Maka saya sendiri pun antara orang yang merasai betapa sengsaranya terkena COVID itu sendiri, yang ramai di kalangan ahli-ahli ataupun geng-geng teori konspirasi dia bagi tahu benda ni adalah mainan ataupun yang dibuat-buat oleh pihak barat dan semisalnya. Tapi kod mana pun kita yang rasa kita tahulah. Lemahnya badan, saya sembang dengan Ustaz Shimi tadi pun sebentar tadi, hafizahullah, masih duk ada lagi kat dalam bilik tu kan. Jalan sikit mengah, dan benda tu berlaku hari kedua, hari ketiga saya duk kena tu. Pusing taman je. Tapi dia punya mengah, kita terasa. Kemudian kita cuba nak angkat kita punya beban berat, tak terangkat Kak Syah kan. Kita kat rumah kita ada kita punya dumbbell barbell kita kan. Angkat tu, berasa macam baru mula nak daftar gym balik awal-awal. Tapi alhamdulillah lah, hasil kebergantungan kita pada Allah Ta'ala. Kita jaga makan, kita jaga minum, kita bersenam sikit-sikit, so rasa ada kekuatan sikit-sikit kembali. Ada, alhamdulillah. Tapi nak ceritanya, memang time kena tu, memang doa kat Allah jangan mati COVID ni. Kawan-kawan aku tak boleh nak tolong dia. Tak, itu antara benda yang terucap dalam hati. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan mati,
So kita ridalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam waktu yang kena tu, anak isteri semua kat kampung kan, kita duduk seorang-seorang kat KL ni kan. Ush, memang macam-macam lah bentuk pikiran kita melayang-layang ni. Ni mati ni, apa aku nak baca ni. Itu yang kawan-kawan duk hantar mesej, sakit boleh ingat Allah. Tak sakit tak mau ingat kan. Kau ustaz tak ustaz, aku bagi satu macam dia kata kan. Aduh, tapi benda tu berlangsung ke tak? Dia berlaku dalam hidup-hidup kita kan. Ada satu kawan saya dulu waktu kat Kuala Kubu dulu kan, belajar kat Darul Quran dulu. Tengah-tengah kami balik berjalan daripada masjid ni, lalu dekat depan rumah warden. Biasa dekat depan rumah warden tu ada longkang yang diletakkan besi kat atas tu. Tapi tak tahulah hari tu besi tu kena curi ke macam mana. Kawan kita ni badan 100 kilo punya kan. Sekali dia masuk kat dalam tu, boom, Allah. Kami yang duduk kat atas ni duduk tengok, tu tengah sakit baru ingat Allah kata. Nakai lagi macam tu. Angkatlah aku dulu kan, barulah maki dia kata. Nak angkat lagu mana berat kata. So ramai-ramai tolong sponsor sikit. Ternaik. Sampai hari ni cerita tu diulang-ulang. Baru ni dia kena COVID pun kita kata, sakit pun baru ingat Allah kata kan. Subhanallah. So benda tu berlangsung dalam hari-hari kita. Sebenarnya bila Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala akan uji. So benda tu pun real juga, benar. Sahabat-sahabat Nabi kita dalam cerita salafus soleh, kalau mereka ni tak diuji, mereka akan rasa, ish, besarnya dosa aku sampai langsung tak ada ujian ni. Apa yang Allah nak uji aku ni? Istidraj ke apa? Langsung tak kena ujian ni. Kita pula benar-benar, Nabi kata, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia pandang remeh dan sering tertipu, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Dan kita pun sangka, dengan aku banyak duit, dengan aku sihat, Allah Ta'ala ridha. Padahal belum lagi. Kan? Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ni dia kira dia senang je nak sebut aku beriman, kami beriman, sedangkan dia belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah Ta'ala sayang kepada satu kaum, maka Allah Ta'ala akan timpakan ujian ke atas mereka. Dan saat kita dapat ujian tersebut, adakah menyebabkan kita nak salahkan Allah ataupun kita nak bersabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Betul tak? Ada orang dia tak diiman kan? Bila dia kena ujian tu, sekejap lagi dia salahkan Allah. Ya Allah, aku dah buat macam ni, kenapa kau uji aku macam ni? Aku dah buat macam ni, kenapa kau duga aku macam ni? So dia salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi untuk orang beriman, kita akan jumpa nanti doa bagi orang tertimpa musibah dan semisalnya. Dan saya kira kalian semua pun arif, kalau kita tertimpa musibah, apa doa kita nak kena baca? Betul. Kalimah tu kita panggil kalimah apa? Istirja. Jadi kita nak kena amal doa tersebut. Innalillah wa inna ilaihi raji'un dan berikutnya. Baik, jadi berpatah balik kepada hadis 152 ni. Okey, jelaslah ini antara hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man qala fi maradihi thumma mata lam tat'amhun nar. Siapa yang baca ketika dia sakit kemudian dia mati, ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku kepadanya, neraka tidak akan melahap tubuhnya. Kita semua tahu kejayaan sebenar dalam kehidupan kita dunia dan akhirat adalah saat kita diizinkan masuk ke dalam syurga dan dihalang daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak pernah tahu, kadang-kala ada orang ni dia sakit sungguh-sungguh 3 serangkai, 5 serangkai ke macam-macam kai yang ada tu kan. Tak mati-mati lagi. Tapi ada di kalangan kawan-kawan kita yang kenalan-kenalan kita baru sakit kaki sikit saja, sakit perut sikit, baru cakap aku pening kepala sikit, tahu-tahu mati. Jadi nak bagi isyarat kepada kita, mati ni tak tunggu sakit yang keras. Kadang-kala sakit yang sedikit pun boleh menyebabkan kematian. Cumanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar minta kepada kita untuk adakan persediaan. Saya kira ramai di kalangan kita melihat orang lain yang berjaya tu, kalau kita tanya macam mana dia boleh berjaya, mesti dia akan sebut satu jawapan, dengan perancangan dan persiapan yang rapi. Betul tak? So dia nak jadi businessman berjaya ke, dia akan buat study dia nak jadi manager bank ke, dia dah buat study kira-kira dan semisalnya. Sampailah hari ni dia digelar sebagai jutawan. Maksudnya
dia ada persediaan. Hatta kita sendiri pun kalau pernah dapat 10A SPM sekali pun, 15A SPM sekali pun, tak ada orang dia langsung tak belajar, tiba-tiba jawab exam dapat A. Tak ada orang macam tu. Dia sama ada dua lah. Satu gifted yang Allah Ta'ala bagi. Saya ada satu kawan dia memang Masya Allah Tabarakallah. Dia duduk dekat dalam kelas, dia jarang lena. Dia dengar je talk share cakap apa dulu kat Madinah. Dia dengar je. Tapi dia balik rumah dia tak study. Dia jarang lah nampak dia study. Tapi apa yang dia belajar tu dia ingat. Dia gifted lah macam tu. Tapi ada orang pula dia dalam kelas dia macam biasa-biasa je. Tapi dekat luar kelas lah dia study. Dan kedua-dua orang ni insya-Allah lah ada potensi boleh berjaya. Tapi jarang kita dengar cerita orang yang memang kaki main, nakai. Kalau masuk kelas tidur, balik rumah dia terus pergi main kat CC ke cyber cafe ke zaman tu lah kan. Tiba-tiba dapat 10A. Sangat jarang lah. Ataupun boleh jadi tak ada. Jadi orang berjaya mesti ada perancangan. Hatta urusan akhirat pun Allah kata, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat terakhir ayat 200. Allah kata, wahai orang-orang beriman, kalian bersabarlah, tingkatkanlah kesabaran, adakan persiapan dan perancangan. Kemudian kalian taatlah kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah. Maka dengan itu mudah-mudahan kalian menjadi orang berjaya. Hidup ini memenatkan. Kerana itu Allah Ta'ala suruh kita bersabar. Hatta nak suruh sembayang sekali pun. Senang ke susah Abang Zul? Sembayang ni. Kita yang hari ni kita kata kita ahli solat sekali pun, kadang-kadang kalau Allah Ta'ala uji kepenatan, balik malam-malam begini daripada pagi kat sini kan. Balik sekali lagi tu huyung hayang, hujan lebat pula. Kita akan rasa letih nak solat. Tapi Allah Ta'ala kata, kau bersabarlah. Wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Kau perintahkan ahli keluarga kau untuk dirikan salat, kemudian bersabarlah saat mendirikan salat. Nampak tak? Jadi Allah kata, lepas kau berjaya untuk sabar, tingkatkan lagi kesabaran. Jangan rasa selesa dengan apa yang kita ada. Sebab ujian pasti akan datang terus menerus sampai kita mati. Kemudian Allah kata, adakanlah perancangan. Kemudian kau bertakwa, buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Dengan itu kalian pasti akan menemui kejayaan. Jadi jelas, ini antara persiapan kita yang kita belajar malam ni. Sebab kita akan bertemu dengan satu benda yang sangat yakin, mati. Kita akan mati. Tapi siapa di kalangan kita yang boleh bagi jaminan kalau sekejap lagi kita mati dalam keadaan kita boleh sebut la ilaha illallah. Maka dengan itu Nabi SAW tinggalkan kepada kita amalan-amalan yang Nabi bagi tahu juga dia punya impak dan balasan. Kau tak akan dimakan oleh api. Tubuh badan kau tak akan dilahap oleh neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak kena baca bang? La ilaha illallahu wallahu akbar. La ilaha illallahu wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cubalah yang ada buku, baca sungguh-sungguh dengan mata hati biar kita dapat amal. Yang tak ada buku, snap lah picture ke, cubalah untuk hafal. Sambil bawa motor sekejap lagi, sambil bawa kereta bawa balik sekejap lagi, cuba try hafal. Sebab saya kira lah, ni kiraan kita lah, bukan saya seorang lah, benda ni kita dah bermain dengan dia selalu sangat dah. La ilaha illallah. Tinggal lagi kita kadang-kadang lupa je wahdahu dulu ke, wallahu akbar ke, lahul mulku wa lahul hamdu ke. Yang penting Allah Ta'ala maha tahu kita punya usaha datang nak belajar ni sebenarnya untuk menampakkan hasil kedatangan kita pada malam hari ini saat kita boleh beramal dengan apa yang kita belajar. So, saya doa untuk diri saya dan kita semua supaya saban hari kita menanti kematian kita, tiba-tiba Allah Ta'ala uji, maka ingatlah doa ini untuk kita baca. Tambah-tambah kalau kita rasa tak ada, dah putus asa dah, tak ada harapan dah nak hidup, bacalah doa ini. Baik, jom kita pergi kepada tajuk yang ke-52, iaitu mentalqin orang yang sedang sakarat. Ini pun antara salah satu bentuk ujian Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau kita tak ada ilmu, nescaya kita saat bertemu dengan orang yang nazak, kita akan sebut benda yang selain daripada ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah, sabarlah, doktor sampai jap lagi, doktor sampai jap lagi. Macam-macam kan?
Tapi ada orang dia tengok sahaja dengan basirah dia, dengan penglihatan hati dia, dia boleh tahu dah orang ni macam dah nak pi dah. Dia tengok je dengan tercungap-cungapnya kan, dengan mata kejap terbeliak kejap macam. Jadi ada benda yang Nabi suruh kita buat saat lihat orang yang sedang berhadapan dengan sakarat. Hadis ini datang daripada Muadz bin Jabal. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Al-Hakim. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dia cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Poin utamanya yang kita nak sampaikan, siapa di kalangan kita yang betul-betul boleh bagi jaminan sebelum kita mati kita boleh sebut la ilaha illallah. Sebab tu la ilaha illallah bukan sekadar ucapan, dia perlu kepada pemahaman dan juga penghayatan. La ilaha illallah. Dia bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai. Kalau begitu, ramailah orang dia mengaku aku Muslim sebab aku sebut la ilaha illallah. Tapi dia tak sebut, tapi dia tak solat, dia tak puasa, dia tak baca Quran. Tak jadi juga. Sebab tu nak kena menghidupkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Baik, kalau kita tengok pula kepada hadis yang direkodkan, diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang yang hampir mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Okey. Jadi benda ni dibuat tak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pernah pergi kepada pak cik Nabi, Abu Talib. Betul? Nabi kata apa? Qul la ilaha illallah ya ammi, wahai pak cikku, wahai bapakku, ya abi. Sebutlah la ilaha illallah. Maksudnya Nabi sendiri pun buat. Nabi pernah ada seorang khadim. Khadim ni maksud dia apa? Pembantu. Daripada kalangan Yahudi. Pembantu Nabi ni Yahudi. Waktu dia sakit, nazak ataupun hampir-hampir mati, maka Nabi pergi ziarah dia. Kemudian Nabi pun kata apa? Qul la ilaha illallah ya walad. Ya ghulam, sebutlah la ilaha illallah. Apa yang berlaku? Pembantu tadi tu sampai melihat wajah Nabi, sampai melihat bapak dia. Dia tengok macam tu kan. Risaulah pasal Nabi cakap tu bapak dia berada di sisi. Maka bapak dia kata apa kepada anak tadi tu? Ati' Abul Qasim. Taatlah kepada perintah Abul Qasim, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pembantu tadi pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menyebabkan ketika Nabi keluar daripada rumah, Nabi kata qad qala, orang ini ataupun budak tadi telah mengucapkan sebuah ucapan anqadhahu minan nar, yang menyelamatkan dia daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma ungkapan la ilaha illallah ini hanya sebatas itu ataupun perlu disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah. Dengar ni Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Adakah hanya sebatas mufrad itu ataupun itu sahaja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun perlu disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan maksud ucapan baginda la ilaha illallah dalam hadis ini dan yang lainnya adalah dua kalimah syahadah. Maksudnya ajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Kirmani rahimahullah ta'ala menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, yakni yang dimaksudkan dari kalimah ini adalah kalimah ini sendiri dan pasangannya Muhammadur Rasulullah. Jadi saya teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tak silapnya, ada di kalangan mereka yang mengajarkan ketika Imam Ahmad dah hampir-hampir nak wafat. So ada yang mengajarkannya dengan ucapan yang keras. La ilaha illallah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Maka katanya, engkau bukan sedang mengajar aku, bahkan kau sedang menyiksa dan juga menyusahkan aku. So nak buat macam mana? La ilaha illallah ni kita hanya sebut, dia dapat dengar dan dia dah baca, cukup. Tak perlu kita nak mendesak dengan ulangan yang begitu banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu cara mengajarkan orang talqin.
Tapi orang Malaysia dia faham talqin ni dekat mana? Kat kubur. So apa yang berlaku dekat kubur tu kita tak panggil talqin. Kat kubur kita panggil tazkirah. So sebahagian panggil talqin tu dekat tanah perkuburan. Sebenarnya Nabi ajar kat sini laqinu mautakum, orang yang hampir mati. So kalau dekat kubur tu tazkirah tu untuk siapa? Untuk orang yang masih hidup. Tapi itulah Malaysia ke Nusantara ni dia dahsyat kan, dia siap ada skrip tu yang mahal tu. Sebentar lagi kau akan didatangi oleh dua malaikat yang berseri-seri wajahnya. Jawablah dengan lidah yang fasih dan juga hati yang tenang. Subhanallah, dia ajar. Ketika ditanya kepadamu, dia bukan kata man rabbuka, dia siap kata ma rabbuka lagi. Kan? Orang Melayu kadang-kadang kita duk dengar cerita-cerita dulu ma rabbuka. Kan? Apa pula Tuhanmu? Patutnya man rabbuka. Jadi bila kita mengajar, kita kata benda ni tak ada, Wahabi habis. Kita kalah Pasal ada main buah tu je kan. Padahal kalau dalam hadis Nabi ada tak hadis tu man rabbuka man nabiyuka? Ada. Memang ada soalan-soalan tu Nabi dah bagi tahu kepada kita dah. Saat kita berada kat dalam kubur, antara soalan-soalan wajib yang akan ditanya adalah man rabbuka man nabiyuka, apa kiblat engkau, apa kitab engkau, dan semisal. Memang ada soalan tersebut. Tapi untuk mengajarkan kepada si mati, jawablah dengan lidah yang fasih. Jadi yang tu yang kita sendiri pun tak tahulah. Kita ni ahli agama, adakah kita benar-benar dapat menjawabnya dengan lidah yang fasih dan juga hati yang tenang. Sebab tu kita kata, kalau kita sendiri pun tak yakin, kita kena adakan persediaan dan juga perancangan. Jadi benda-benda yang kita belajar inilah yang kita sangat berharap dia dapat bantu kita sebelum kita mati dan saat selepas kita mati. Sebab tu bila kita kata orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bila Nabi kata orang yang sebut la ilaha illallah pada akhir kalimah dia iaitu ketika sebelum dia mati, dakhalal jannah, maka Nabi bagi tahu dia mesti masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada urusan itu, bukan semata-mata duk main-main macam orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham tak? Kalau ikut kepada apa yang disebut, benda baik ke benda tak baik? Kepala goyang-goyang ke depan. Sampai kawan saya baru ni pun dia tunjuk kat saya video yang mereka macam berzikir tapi dekat atas stage tu. Yang macam, yelah, nak kata headbanging pun tak headbanging lah, tapi stage tu macam gung-gung, gegar-gegar gitu kan. So kawan saya tanya, Faiz, Nabi ajar ke macam ni? Kan, maksudnya sampai kepala berentak-rentak, badan bergoyang-goyang macam ni, nampak. Ni member saya cakap, ni zaman kita pogo dulu, tahu pogo? Zaman skinhead tu kan. Nari pogo dia panggil kan, macam dah lebih kurang dah dia kata. Tinggal lagi zaman tu geng-geng ni dia ikut rentak lagu lah kan, dia laga-laga kaki tu. Tapi yang ini cuma tukar je. Tukar guna nama Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka pun buat lebih kurang macam tu. So kita kata wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita. Manusia kita ni semua suka beribadah tapi suka kepada ikut emosi. Sedangkan yang terbaik kena ikut dalil. Tadi Dr. Rozaimi pun pesan benda yang sama. Kita nak berhujah, biar ada dalil. Kita nak beramal, biar ada hujah. So macam tu. Once kita berjalan, kita yakin sahaja. Okey, tayyib. Selesai dekat sini. Ada satu lagi hadis yang tak diletakkan dekat dalam ini, cuma tadi saya buat sedikit carian. Ada satu hadis yang diceritakan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarani aw qala basyarani, maka utusan tersebut telah khabarkan kepada aku ataupun telah bercerita tentang sebuah yang menggembirakan aku. Annahu, cerita tersebut, khabar tersebut adalah berbunyi macam ni. Annahu man mata min ummati la yushriku billah syai'a dakhala al-jannah. Khabar gembira tu kata macam ni dekat Nabi. Jika ada di kalangan umat aku yang mati, dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apa pun, confirm masuk dalam syurga. Kemudian ditanya, wa in zana wa in saraqa, macam mana lelaki tu ataupun individu yang tersebut disebut la ilaha illallah kan. Waktu hidup dia adalah ahli zina dan dia juga adalah perompak ataupun pencuri. Macam mana kalau dia mati, dia tak syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala?
qala wa in zana wa in saraqa. Sekalipun dia adalah seorang penzina, sekalipun dia adalah seorang pencuri, kalau dia mati dalam keadaan dia ucap la ilaha illallah ataupun dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun, pasti dia akan mati dalam keadaan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada hadis ini, kawan-kawan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahulah kadar diri kita, insya-Allah kita tak naklah diuji sampai kita ni menjadi penzina. Tak naklah sampai jadi perompak. Tapi kita tahu kita tak akan cuba nak menuju ke arah tu suatu hari nanti. Kita sangat berdoa benda tu tak berlaku pada diri kita. Apa yang menyebabkan kita ni sombong nak ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun kenapa kita rasa oh tak apalah, aku ni dah selalu sangat datang Baitul Salam. Oh kat luar tu lagi ramai orang tak datang kan. Silap-silap mereka masuk neraka dulu. Kadang-kadang kita sangka bagus bajet suci macam tu. Kita bajet bagus macam tu. Hati-hati, kita kena, tu kita kata adakan persediaan. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Cuma Nabi sampaikan berita gembira kepada kita. Nabi bagi tahu barang siapa di kalangan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ataupun wafat dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu apa pun, dakhalal jannah, sungguh pun dia adalah ahli maksiat. Sungguh pun dia adalah ahli maksiat. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah Taala senantiasa terangkan hati kita, jangan sampai kita tergolong di kalangan ahli maksiat. Dan kita berharap dengan kesungguhan itu Allah Ta'ala matikan kita dengan ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ambil hadis terakhir ataupun tajuk terakhir untuk malam ini, iaitu doa bagi orang yang tertimpa musibah. Yang ni pun biasalah. Tapi biasa tak biasa pun kita kena saling ingat mengingati. Sebab siapa pun di kalangan kita pasti tak akan terlepas dengan ujian. Dan saya kira kalau saya baca ayat daripada surah Al-Baqarah pada muka surat 24, pasti kita semua dah saban maklum dah apakah ujian yang akan tertimpa ke atas kita. So saya tak baca ayatnya, cuma saya nak tanya, apakah ujian yang Allah Ta'ala pasti timpa kita sebelum kita mati? Syahir, satu. Ketakutan. Tak tahu. Kemiskinan. Kelaparan. Ni kita tak boleh lari ni. Satu tadi ketakutan, yang kedua kelaparan, yang ketiga duit tak cukup. Dah tak? Ke dah kaya dah? Duit mesti tak cukup. Walaupun orang tu dah millionaire sekalipun, duit mesti Allah Ta'ala kata kau takkan rasa cukup. Dan yang keempat, ujian apa? Jiwa. Kadang-kadang tampak wajah kita ataupun orang tersebut nampak wajah dia tu macam happy saja, tapi jauh di sudut hatinya Allah uji jiwa dia. Isteri tak dengar cakap, kawan-kawan menjauh, ditomah dengan ungkapan-ungkapan yang dia tak suka. Jiwa. Dan yang terakhir, apa dia saya? Thamarat, penghasilan, upah, gaji, buah-buahan. Thamarat tu buah-buahan, so kita fahamlah. Thamarat, penghasilan. Allah Ta'ala akan ujilah, kita kerja-kerja setiap bulan dapat duit. Kena tahu lah. Kita pencen umur 55 tahun dapat KWSP, ada tak penghasilan tu Kak Syah? Ada kan? So Allah Ta'ala nak uji. Ada orang dia bawa pergi, yalah, dia nak melancong. Ada orang dia nak bawa berjudi. Ada orang dia nak happy, enjoy. Semua akan ujian. Ada ujian untuk mereka lima-lima hal ini. At last Tuhan kata, wabashiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang bersabar. Baik, jom kita lihat kepada satu kisah yang gemilang yang berlaku kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, mana-mana muslim yang tertimpa salah satu bentuk musibah ke atas dirinya, fayaqul ma amarahullah, kemudian dia pun mengungkapkan apa yang Allah ajarkan. Apa yang Allah Ta'ala ajarkan? Tadi kita kata tadi, wabashiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Siapa orang bersabar? Orang yang tertimpa ujian. Terus dia sebut, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cantik. Jadi inilah ucapannya.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, cuba sebut sekali, wa akhlif li khairam minha. Jadi ini doanya. Amal, hafal. Saya kira kita biasa sangat dah dengar dah, tapi kita tidak beramal dengannya, ataupun kita tak faham apa yang kita hafalkan. Jadi pada malam hari ini Allah bagi izin pada kita dapat berjalan di atas tajuk ini. Cubalah untuk baca, hafal dalam keadaan faham. So kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah, sesungguhnya kita akan kembali hanya kepadanya. Allahumma ajurni fi musibati, maksud dia apa? Ya Allah, ganjarkanlah pahala untuk diriku atas musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian kepadaku yang jauh lebih baik daripadanya. Jadi ini permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Doa ini diajak oleh Nabi, kata Ummu Salamah. Dan Nabi kata, barang siapa yang sebutkan doa ini, illa akhlafallahu lahu khairan minha, pasti Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada musibah yang dia ditimpakan ke atasnya. Faham tak bang? Jadi kalau kita kena satu musibah, selipar kena curi sebelah ke, macam-macam kan, tayar bocor ke, pasti kalau kita baca doa ini, kata Nabi, Allah akan gantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita hilangkan ataupun yang kita ditimpa bencana ke atas kita. Qalat, kata Ummu Salamah lagi, falamma mata Abu Salamah qultu, bila Abu Salamah ni suami aku meninggal dunia, aku pun kata, ayyul muslimina khair min Abi Salamah, mana dia lelaki muslim yang lebih baik daripada suami aku Abu Salamah. Awwalu bait hajar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Abu Salamah bawa kami sekeluarga ni untuk berhijrah ke jalan agama yang dibawa oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah, siapa jauh lebih baik daripada Abu Salamah? Thumma inni qultuha, lepas tu aku teringat apa yang disebutkan oleh Nabi ni, aku pun sebut. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah gantikan bagiku siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Ummu Salamah sambung lagi, arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balqa'ah. Nabi utuskan seorang lelaki bernama Hatib. Hatib bin Abi Balqa'ah ataupun Balta'ah, yakhtubuni, yang mana Hatib ni datang, dia masuk meminang aku. Untuk siapa? Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu innali bintan wa ana ghuyur. Aku pun kata dekat Hatib untuk sampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia kata direct pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni ada anak dah. Maksudnya aku adalah janda yang memiliki anak, dan aku ada perasaan apa? Ghuyur, cemburu kuat. Ummu Salamah kata, aku memang ada perasaan itu. Aku ada anak pula. Nak menunjukkan apa? Dia adalah wanita berusia dan juga ada rasa cemburu yang tinggi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dengar ucapan Ummu Salamah ini, maka Nabi pun kata, amma ibnatuha, adapun anak tersebut, anak engkau yang wanita tu kan, fanadu Allah an yughniyaha anha, kita doa semoga Allah Ta'ala senantiasa bagi kecukupan untuk rezeki dia. Yang perempuan anak tu kan, don't worry lah. Maksudnya insya-Allah setiap yang bernyawa atas muka bumi ini tak akan mati kecuali apa Abang Zul? Disempurnakan rezeki. Faham tak? Kita semua akan mati setelah rezeki kita akan sempurna. So kita doa je lah rezeki kita barakah. Wa ad'u Allah an yadhhaba bil ghairah, dan aku berdoa pula kepada Allah semoga penyakit cemburu tadi berlalu pergi. Jadi ini antara benda yang kita tahu daripada hadis Ummu Salamah. Apa dialog yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa cerita daripada doa ini, semuanya berlaku secara realiti dan kita semua pun maklum. Kadang-kala kita baca doa ni pun macam kurang yakin, tapi Allah Ta'ala bagi gantian yang jauh lebih baik. Kan ada orang dia punya rantai motor sahaja putus, tapi Allah ganti motor baru. Betul tak? Ada contoh kan, rantai motor je, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok tangan luka kan, penuh cat, penuh minyak hitam kan. Macam mana? Nak pergi Terengganu lah tu. Kena isi nama.
So kita baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selang beberapa waktu, bukan setakat tali sahaja baru, maka Allah ganti pula kenderaan yang baru. Jadi pun kita dapat kenderaan yang baru tu, ada tak doa-doa khusus Nabi ajar? Ada. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha, dan semisalnya. Begitu yang kita nak kena senantiasa amal sampai kita mati. Hisnul Muslim adalah sebuah pelajaran yang pada saya dan pada kita semua tidaklah terlalu berat. Tapi yang beratnya adalah pada amalan, pada perlaksanaan. Saya kira mata-mata kita sekarang sudah berat, tapi kalau saya minta tasmik doa yang tadi ni, insya-Allah boleh cerah balik Ustaz. Tapi atas alasan Ustaz, daripada 9 pagi tadi Ustaz, jangan seksa lagi lah Ustaz. Taib maksudnya yang mana? Tak ada doa penggantian pun. Bismillah. Doa ni untuk laki pun boleh, doa pun boleh, tak perlu nak ubah apa-apa. Sebab kita bukan doa untuk orang lain, kita doa untuk Allahumma ajurni fi musibati. Kalau kita nak doakan untuk orang lain, patutnya dia pun sendiri beramal dengan doa ni lah. Tapi atas rasa sayangnya kita pada teman kita, tiba-tiba baru beli kasut, hilang. So dia pun mengadu kat kita, hantar SMS, aku baru beli kasut, hilang pula, kena curi. So kita pun sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurhu fi musibatihi wa akhlif ataupun wakhluf lahu khairan minha. So kita boleh ubah, kalau dia lelaki, kalau dia perempuan kan, kita ganti ha pula. Kalau untuk lelaki kita sebut hu tadi tu. Boleh faham tak? Sebab tu kod mana pun sidang penonton ataupun teman-teman yang hadir kena belajar bahasa Arab walaupun basic. Kenal domair, kata ganti nama, sekurang-kurangnya tahulah untuk kita nak doakan orang lain. Macam tadi soalan Syahir tadi kan, Masya Allah. So doa ni memang khas untuk diri sendiri. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, gantikan ataupun berikan pada aku pahala atas musibah ini, dan gantikan bagiku sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang aku hilang ataupun apa yang menimpa aku. Okay, wallahu ta'ala a'lam. So saya kira kita berhenti dekat sini, insya-Allah. Pertemuan akan datang kita akan sambung pada doa ketika memejamkan mata mayat. Tu dia. Ada doa juga. Taib. Jadi siapa, yalah, kita berdoalah pada Allah Ta'ala agar Allah bagi kekuatan pada kita dapat beramal. Kita tak pernah tahu kalau tiba-tiba Allah bagi izin kepada kita, live depan mata ada orang dah hampir-hampir mati ataupun dia meninggal, mata terbuka kan. Jadi inilah di antara benda yang kita akan sentuh pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Taib. Yang baik datang pada Allah Azza wa Jalla, yang lemah datang daripada diri saya dalam berkongsi pada malam hari ini. Panjang umur murah rezeki, kita bertemu lagi, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.